Hello, good morning guys. Today saya hari ini berada di pusat latihan memandu di gabungan Jalan Batu Putih Sandakan. Sekarang tadi saya baru antar seseorang rekan saya. Karena kebetulan hari ini dia tidak mempunyai kenderaan, jadi dia minta tolong dengan saya antar sekejap. Saya pun tak tunggu lama. Selepas saya turun tadi baru kita jalan. So, apa yang ingin saya buat kepada rakan-rakan YouTuber semua, viewers semua, saya ingin share saja bagaimana keadaan jalan raya di kawasan Batu Putih ini. Seperti biasalah, saya campur-campurkan dengan bahasa-bahasa tempatan saya. Jadi, dan itu temu tu begot bang takago semila mako belako sambil ngalung gedangan kini. Lagu gini agak sabar ya, agak pengennya bagus. Selepas dia belajar, dia akan hubungi saya. Saya tak tahu di mana dia berada sekarang. Where's them? No, I don't know. Maybe on the roadway. Mungkin belajar parking di sebelah sana. Jadi apapun, inilah serba sedikit keadaan di tempat ni ya. Saya sebenarnya tak mau keluar daripada tempat ni, tapi saya ingin share dengan rakan-rakan YouTuber semua bagaimana situasi jalan raya di kawasan Batu Putih, Batu Tujuh ni. Dia ni sebenarnya bersebelahan dengan airport Sandakan, tapi kita melalui kawasan dalam. Jadi airport tidak dapat view-nya kita tidak dapat pada hari ini. So, kawasan gabungan ya, gabungan tempat latihan memandu ni luas juga. Dia ada dua lokasi, satu di sebelah sini, satu sebelah depan tu. Gabungan pemanduan terhemat. Jadi sekarang kita menuju ke sebelah kiri ya. Saya ingin share juga dengan rakan-rakan YouTuber semua di seluruh Sabah, seluruh Malaysia. Ini adalah jalan menuju ke rumah Datuk Seri Panglima Haji Musa Aman kalau saya tak silap lah. Inilah kawasan dia. Kawasan Batu Putih, Batu Tujuh Sandakan. Tadi selepas yang antar kawan saya tu, sebenarnya saya punya plan, saya nak pergi ke tepi ni, yang ini, tempat ni. Dia jual kayu-kayu ni, saya nak tanya ada kayu-kayu sedikit ya, yang kecil-kecil, yang pendek dan yang murah lah. Sebab di kampung sana saya ada beli pokok kelapa takunan dengan kelapa mawar kata silap saya. Adik saya minta tolong dengan adik saya beli dengan kawan dia. Sebab kalau kita beli biasa pokok takunan ni, dia cakap RM25 sepokok dia punya bibit ni. Tapi kalau melalui kawan dia tu hanya RM15 saya dan kawan kepada kawan. Jadi kalau saya beli mesti RM25 kan. Jadi pokok tu ada di rumah di kampung sekarang. Jadi saya sebelum saya tanam tu, saya letak di tempat saya ingin membesarkan dia. Saya nak buat macam partition lah, kurungan supaya tidak dikacau hama-hama lain seperti babi ataupun apa-apalah kehidupan lain yang pemangsa kepada pokok-pokok tersebut. Jadi kurungan tersebut menggunakan jaring biasa, tapi saya letakkan empat tiang supaya dia tidak, itulah bagi maksud saya tadi, diganggu oleh hama-hama lain. Jadi di depan sana guys, ini ada masjid sebelah kanan kita. Depan sana, yang ini, masjid ini, tidak tahu masjid ke, sekolah agama ke apa ni, dia dibina semasa era Musa Aman lagi. Yang ini dia belum sampai. Walau macam mana pun dah 2-3 kali bentukan kerajaan, tapi projek ini sepertinya masih diteruskan. Tetap diteruskan. Okay, besar guys, besar. Very big. Too big. Big I think. Saya ni minat dia cakap English guys, tapi itulah not really well. I can speak in English but not very well. Maksudnya tidak pasti lah. Cuma dan tiada kawan untuk berkomunikasi sepanjang masa. So guys, kawasan ini ialah kawasan yang saya cakap ada rela ke polis ke apa. Ini adalah rumah Musa Aman. Ini Datuk Seri Panglima Musa Aman yang ini. Ini mungkin kita tak boleh masuk sini lah, tapi kalau video-video sikit-sikit tu boleh lah kan. Macam ni. Saya accent saya lah pusing ke sini, kita memang tak boleh masuk. Inilah rumah Musa Aman. Masih ada dijaga polis ke security. Ada orang dalam tu. Guys, saya tak lama sini, nanti ditanya pula ya Musa Aman. Tapi rumah ni mungkin Datuk Seri tak pernah datang sini sudah lama lah mungkin. Jadi di sebelah sana tu ada satu dewan dipanggil Dewan Seri Libaran kalau saya tak silap, digunakan tempat pemberian vaksin ya. Ini depan ni. Mungkin hari ini ada pemberian vaksin sebab terlalu ramai orang sini. Kita keluar sekejap ya. Keluar. Ni. Hari itu kita tak boleh masuk sini sebab banyak rela. Dia cakap tak boleh orang luar masuk sini. Ni apa saya buat sana, program
Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Pusat Pemberian Vaksin PPB, Dewan Serbaguna Libaran Daerah Sandakan. Inilah Dewan Musaman. Banyak event yang dibuat di sini ya. Oke guys, ini orang-orang nih yang keluar dari dalam nih mungkin baru terima vaksin nih. Saya dan istri saya sudah dapat vaksin yang kedua. Istri saya di sini. Saya hari itu di pusat bandar di Bandar Sandakan. Dan anak-anak saya di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Yugan di Batu Ampad Sandakan. Banyak juga lah masalah pasal vaksin ni, orang tak setuju, ini ada dan sebagainya, macam-macam lah komplain, tapi kita tak peduli itulah semua kan. Kita hanya ikut saja lah, mana tahu ada kebenarannya, kita tidak vaksin mudah pula dijangkiti kan. So seperti biasa juga rakan-rakan YouTuber semua, saya hanya share saya jalan-jalan di sini. Memang tak banyak lah, tapi saya fokus dia tidak menerima kemasukan penghuni sebab beberapa tahun yang lalu tempat tu digunakan oleh kerajaan tempat pusat kuarantin di Batu Sandakan lah, Pasar Sandakan. Mari kita menuju sana sekejap ya. Saya akan tunjuk di setakat mana yang kita boleh video tempat tu. Batu Putih ni dia dekat dengan Bandar Sandakan, tapi dia masuk daripada jalan import Sandakan. Tempat ni cantik, kawasan ni kalau kita membina rumah, ada duit bina rumah di sini, ataupun susah-susah dapat rumah PPR di sini, PPR Batu Putih. Cantik lah lokasi ini, dekat dengan bandar, kendaraan banyak juga ya, maksudnya bila kita berjalan pada waktu malam tidak begitu sunyi, ramai. Dan penghujung jalan ini adalah menuju ke Kampung Batu Putih ya, penghujung sekali. Saya tak akan bawa rakan-rakan YouTuber sana, saya hanya akan bawa rakan-rakan YouTuber di sini saja. Roundabout positif mestinya dan PPR tadi. Sorry ya guys, saya campur-campur bahasa ni. Sebenarnya yang saya namakan Ulun Pagun tu ialah suku kaum Tidung. Suku kaum Tidung ni pernah diklaim dia ada sebuah kesultanan Raja Tidung di, tak silap saya, di utara Kalimantan kalau saya tak silap. Tapi raja tersebut, saya minta maaf, saya sebut saja, mana tahu betul dia kan, raja tersebut kehilangan dia punya mohor. Jadi sampai sekarang keturunan dia pun tak tentu arah. Tak tahu mana satu keturunan dia. Mungkin suku kaum Tidung yang ada di Beluran Sandakan ni pun ada juga keturunan dia. So kita topik ya guys. Yang ini PPR Batu Putih Sandakan. Tak tahu berapa unit rumah sini, tapi nampak begitu banyak ya, banyak sekali. Jadi saya pusing sini saya, sebab di sana tuh saya nampak macam ada polis. Nanti dia tanya pula buat apa saya sini kan. Polis tu iaitu macam yang saya cakap tadi awal tu, ialah tempat ini di Dewan sahaja mungkin dijadikan pusat kuarantin bagi pesakit COVID-19 yang ini di kawasan sana tu. Saya lupa pula guys, saya slow lah pusing kan. Ini nampak view dia cantik sikit. Ini tu sana ada tulis tu tak, PPR Taman Batu Putih. Ramai lah, saya rasa di sini ni ada 3,000 4,000 unit lah. Harap betul lah saya cakap tapi memang betul lah, saya nampak terlalu ramai sini tempat ni. Guys, saya pusing lagi. I turn around yang one more. Yang ini guys, cantik lah rumah ni guys. Jangan sebut sewa. Ini rumah pun sewa selama, bukan seperti dulu saya waktu mula-mula berumah tangga guys. Alamak, saya menyewa rumah, terpaksa menyewa rumah. Saya sewa rumah dengan harga RM380 tingkat 4 di Taman Merpati, di Taman apa nama tempat? Taman Sejati. RM380 guys. Berapa tahun saya tinggal sana, sampai umur anak saya 5 tahun, dari mula-mula saya kawin. Menderita guys. Tapi wujudnya ini PPR nih, rumah yang dibina oleh daripada KPKT nih. Saya punya orang yang tinggal di sini, bukan dia yang ada tinggal di Taman Muhibah Batu Sapi, di Taman PPR Sungai Menila, hanya RM125 saya guys sebulan. Dengan air lampu tidak sampai pun RM200 perbelanjaan sebulan sekeluarga. Kalau kita simpan letak wifi ke internet, mungkinlah mahal sikit lah macam tu. Tapi itulah guys,
Ini lagi satu kelebihannya, ini kerajaan yang dibina oleh kerajaan ni guys. Dia mereka di sini dia sudah daripada tahun yang mula-mula COVID-19 tu, sewa mereka tidak pernah diminta bayar oleh kerajaan, free. Yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia kita yang baru, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, sudah mengatakan bahawa sewa PPR, rumah-rumah PPR akan dilanjutkan sehingga ujung tahun 2022. Itu satu perkembangan yang baik. Jadi ada juga kenyataan di antara yang tak berapa baiklah kita dengarkan, ada mengatakan bahawa tempat PPR tu ada sewa selama saja. Kalau beli rumah sendiri barulah bagus sikit, kita akan kekal. Tapi tolonglah kita ni bukannya semua orang yang bernasib baik kan, rakan-rakan YouTuber semua, viewer semua. Ada di kalangan mungkin jadi cikgu, jadi doktor, jadi nurse, jadi manager, ataupun mempunyai bisnis yang tetaplah, yang kekal, mempunyai pelanggan yang tetap. Orang-orang tu ada pula di kalangan di bawah kita tu bukannya mempunyai apa-apa, mempunyai B40. B40 pun bukan B40 biasa, yang lebih teruk lagi, kadang-kadang pendapatan baru 1,500 ke bawah, kadang-kadang ada yang tak sampai pun. Tambah lagi dalam keadaan COVID-19 ni, kasihanlah janganlah kita bagi kenyataan yang seumpama tu kan. Kasihanlah mereka bukannya nasib kita sama ni semua kan. Jadi dengan itu mungkin video kita akan berakhir di sini ya rakan-rakan YouTuber semua. Terlebih dahulu saya mohon maaf, ampun kalaulah kenyataan saya ini boleh menyinggungkan perasaan di antara pendengar, viewer ataupun YouTuber semua. Jadi sesiapa yang telah menonton video ini sehingga habis, sehingga ke tahap ni, saya ucapkan saya doakan semoga berada dalam keadaan yang sihat walafiat, bahagia dan sentiasa mendapat rezeki yang berpanjangan. Sekian, terima kasih.